Kemudian kita tengok kepada F, iaitu menyelenggara akaun bagi wang yang diterima dan yang dibelanjakan atas nama koperasi dengan benar dan betul. Ini tugas siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, betul tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah tugas bendahari. Kalau kita tengok akaun bagi wang yang diterima dan yang dibelanjakan atas nama koperasi. Tapi sebagai anggota lembaga koperasi juga, kita kena tengok juga apa yang dicatatkan oleh bendahari itu adalah benar dan betul, ya. So kita kena ambil tahu juga tentang penyelenggaraan akaun. Kemudian G, kita tengok menyelenggara akaun bagi aset dan liability koperasi dengan benar dan betul. So maknanya kalau kita ada aset dan liability koperasi, macam mana kita nak buat laporan itu, adakah betul ataupun tidak apa yang dibuat oleh bendahari. So kita kena tengoklah dalam kita punya kunci kira-kira, berapakah kita punya modal saham anggota, berapakah tanggungan-tanggungan yang terpaksa ditanggung oleh liability, yang terpaksa ditanggung oleh koperasi. Kita tengok adakah betul, ya, penyelenggaraan akaun bagi aset dan liability. So kita tengok juga penyelenggaraan akaun ni, kita tengok kita punya kunci kira-kira, ada akaun tak benar. So kalau misalnya kata perbelanjaan tak benar, so kita pastikan apa yang tercatat itu adalah benar. Selalunya contohnya perbelanjaan yang kita buat tu 1,500, tiba-tiba kita catat dalam akaun kita 150, itu adalah normal, ya tuan-tuan, berlaku. Tapi itu kita kena lihat sama ada apa yang dibuat itu dicatat dengan benar dan betul. Kita kena buat counter check. So ini adalah perkara-perkara yang perlu kita lihat. Kemudian kita tengok kepada H, membenarkan perbelanjaan, menyemak dan mengawasi semua akaun, buku, rekod serta dokumen koperasi yang disenggara diuruskan dengan sempurna dan kemas kini. Kita kena tahu, ya, setiap akaun bulanan kita mestilah habis saja kita punya tempoh bulanan, tempoh perakaunan untuk bulan itu, kita dalam bulan yang berikutnya kita kena siapkan. So maknanya kita punya rekod hendaklah secara teratur supaya bila kita nak buat laporan tahunan koperasi, mudah untuk kita membuat. Tapi kalau misal kata kita tak buat daripada bulan 1, bulan 2, bulan 3, kita longgokkan ke akhir tahun, itu akan menjadi satu masalah yang besar kepada koperasi untuk dia menyiapkan dia punya laporan tahunan. Supaya bila kita siap saja kita punya segala rekod, kita kena panggil juru audit luar untuk mengaudit akaun dalam tempoh 2 bulan selepas saja kita selesai kita punya tempoh perakaunan. Sebagai contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kita punya tempoh perakaunan kita, tahun keuangan kita bermula daripada 1 hari bulan 1 sehingga 31 hari bulan 12. So maknanya selepas saja 31 hari bulan 12, kita ada masa 2 bulan untuk kita menyiapkan segala laporan, segala catatan-catatan yang terdapat dalam kita punya laporan keuangan. Kemudian selepas itu kita kena memanggil juru audit luar untuk mengaudit kita punya akaun dalam tempoh 2 bulan. So maknanya Januari, Februari kita siapkan semua kerja-kerja perakaunan kita. Mac dan April itu adalah tugas untuk juru audit luar untuk mengaudit akaun-akaun yang terdapat dalam koperasi. Kemudian kita ada masa 2 bulan untuk kita menyiapkan segala laporan-laporan yang perlu untuk dibawa ke dalam mesyuarat agung tahunan. So maknanya kita ada masa 2 bulan untuk menyiapkan segala kelengkapan seperti tempat di mana mesyuarat agung diadakan. So maknanya kita boleh sediakan notis, kita boleh buat kerja-kerja pencetakan laporan tahunan. Semua kita ada masa cukup 2 bulan untuk kita menghantar notis, yang mana notis mesyuarat agung tahunan hendaklah dihantar kepada anggota 15 hari sebelum mesyuarat agung tahunan berserta dengan laporan tahunan koperasi. Kemudian notis mesyuarat agung tahunan juga hendaklah diberikan kepada
Suruhanjaya selewat-lewatnya 30 hari sebelum mesyuarat agung tahunan diadakan. So maknanya kita ada masa yang mencukupi untuk kita menghantar notis sama ada kepada anggota dan juga menghantar notis kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ya. Tuan-tuan dan puan-puan kena jelas, ya. So maknanya kita kena buat menyenggara dan mengemaskinikan segala rekod-rekod perakaunan, dan selepas ini adalah tugas tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan segala perbelanjaan yang dibuat, kemudian menyemak dan mengawasi semua akaun, buku, rekod serta dokumen koperasi yang disenggara dan diuruskan dengan sempurna dan kemaskini. Bukan tugas ini terletak di atas bahu bendahari seorang, ya. Tuan-tuan dan puan-puan kena juga bertanggungjawab, ya, liability sebagai anggota lembaga koperasi, ya. So kita kena tengok H pula, kita kena bentangkan kepada mesyuarat agung tahunan, yang mana bila tuan-tuan dan puan-puan dah siap laporan akaun tersebut, kita kena bentangkan kepada mesyuarat agung tahunan apa dia laporan-laporan tahunan yang perlu kita siapkan. Kita kena siapkan akaun perdagangan, akaun untung rugi dan apa-apa penyata sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya, kunci kira-kira, laporan lembaga menurut subsection 593 Akta. Kemudian kita tengok lagi, ya, laporan juru audit luar, pandangan Suruhanjaya tentang akaun dan kunci kira-kira bagi koperasi dan subsidiari, dan juga laporan juru audit, laporan berkanun lembaga, semua tu kita kena buat dan kita masukkan. Dan pandangan Suruhanjaya kita kena masukkan juga dalam kita perlu bentangkan kepada mesyuarat agung tahunan, ya. Dan J, kita kena membuat perakuan pembahagian keuntungan bersih ataupun pengisytiharan share bonus koperasi kepada mesyuarat agung tahunan. So kita dah siap kita punya semua laporan tahunan koperasi, kemudian kita buatlah, kita ikut section 57 pengagihan untung bersih teraudit, yang mana kita nak sama ada kita nak mengisytiharkan share bonus kepada anggota-anggota, sama ada berapa banyak dividen yang kita nak isytiharkan kepada anggota-anggota. Ini pulanglah kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan sebagai anggota lembaga untuk mengagih-agihkan keuntungan bersih tersebut kepada mana-mana tabung yang kita fikirkan relevan, yang boleh memberi manfaat kepada anggota-anggota yang terdapat di dalam koperasi tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kemudian K, mengambil tindakan sewajarnya ke atas penyata ataupun surat arahan Suruhanjaya atau wakilnya. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan telah menyiapkan semua laporan tahunan, dan bila kita seharusnya membayar kepada kumpulan wang amanah pendidikan, kumpulan wang amanah pembangunan dan kumpulan wang reserve statutory, ya. So maknanya kita hendaklah bila kita dapat surat ataupun arahan daripada Suruhanjaya untuk kita membayar sekian jumlah kepada kumpulan wang amanah pembangunan ataupun kumpulan wang amanah pendidikan, kita kena patuh kepada arahan-arahan tersebut, ya. So bila kita dapat saja surat, kita kena buat pembayaran kepada Suruhanjaya ataupun wakilnya. Kemudian kita kena membentangkan laporan jawatan kuasa audit dalaman dalam mesyuarat agung tahunan, ya. Seperti yang kita ketahui, juru audit dalam perlu membuat laporan 4 kali laporan kena dibuat oleh juru audit dalam kepada barisan-barisan lembaga. 4 laporan juga kena hantar kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan membuat 1 laporan jawatan kuasa audit dalam untuk dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan, ya. Bukan mudah kerja sebagai juru audit dalam koperasi kita, sebab mereka adalah mata dan telinga bagi pihak anggota-anggota koperasi, sebab anggota-anggota koperasi telah melantik tuan-tuan dan puan-puan menjalankan tugas dan tanggungjawab dan mengamanahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan arahan-arahan, perintah-perintah ataupun tanggungjawab tersebut untuk memajukan lagi gerakan koperasi, ya. So kita tahu
So kita kena bentangkan laporan juru audit dalam. Misal kata ada laporan juru audit dalam, teguran-teguran yang dibuat oleh juru audit dalam. Jangan pula bila kita sebagai anggota lembaga kita nampak teguran itu bersifat negatif, maka kita tidak bentangkan laporan jawatan kuasa audit dalaman dalam mesyuarat agung. Itu adalah tidak boleh. So apa-apa yang dibuat, laporan yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa audit dalaman, kita hendaklah masukkan, kita bentangkan dalam mesyuarat agung tahunan. Biarlah anggota sendiri yang menilai dalam mesyuarat agung tahunan. Kemudian kita kena tengok memenuhkan jawatan kosong yang berlaku di dalam koperasi, menggantung keanggotaan anggota dan anggota lembaga serta menyingkirkan keanggotaan menurut Undang-Undang Kecil 212 dan meluncurkan jawatan anggota lembaga. Perlu diingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebagai anggota lembaga koperasi, tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh menyingkirkan anggota, menyingkirkan anggota ataupun membuang anggota daripada menjadi anggota, membuang anggota daripada menjadi anggota koperasi. Kita hanya boleh gantung, biarlah penyingkiran ataupun pembuangan itu dibuat melalui mesyuarat agung tahunan. So maknanya misal kata kita nak gantung anggota, kita boleh gantung, nak gantung lembaga pun kita boleh gantung, tapi kita nak buang lembaga kita tak boleh, kita nak singkir lembaga pun kita tak boleh. So maknanya itu kita kena jelas tuan-tuan dan puan-puan. Jika misal kata kita ada kes-kes pembuangan, penyingkiran, kita dah bagi surat tunjuk sebab kepada mereka, minta mereka membela diri, mereka datang membela diri dalam mesyuarat agung tahunan, kemudian biarlah anggota-anggota di dalam mesyuarat agung tahunan itu membuat keputusan sama ada mereka, anggota yang digantung itu boleh disingkirkan ataupun dibuang terus daripada menjadi anggota koperasi. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan sebagai anggota lembaga, tuan-tuan hanya boleh menerima, menimbang dan meluluskan permohonan, dan tuan-tuan dan puan-puan tidak berhak untuk membuang anggota-anggota daripada menjadi anggota koperasi. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena jelas, sebab ada kes-kes pertikaian yang wujud daripada daripada bab ini. So kita juga adakah tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang apa yang saya maksudkan tadi dengan penggantungan dan penyingkiran anggota, sama ada anggota biasa ataupun anggota lembaga? So tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan masih belum tidur, dan tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang apa yang saya maksudkan dengan penggantungan dan juga penyingkiran anggota ataupun anggota lembaga.